Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk kertas kajian yang bertajuk Tahap Emosi Pelajar PSMZA menghadapi pembelajaran online. Untuk pengetahuan semua, PSMZA ini stand for Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin yang berada di Dungun, Terengganu. Saya memperkenalkan ahli-ahli yang menulis dalam kertas kajian ini. Yang pertamanya adalah Dr. Saifuddin Anwar daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Itulah saya sendiri sebagai pembentang. Penulis yang kedua adalah Encik Aswadi Mak Yasim, juga daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan seterusnya penulis yang tiga adalah Profesor Dr. Azman Cik Mat daripada UiTM Dungun. Itu adalah rakan-rakan penulis untuk kertas kajian ini. Isi kandungan yang akan saya perlihatkan pada hari ini adalah pertamanya akan dilalui dengan pendahuluan dan sedikit secara ringkas pernyataan masalah, seterusnya diteruskan dengan literature review dan juga akan dibentangkan juga objektif kajian, reka betul kajian, hasil dan perbahasan serta diakhiri dengan rumusan. Okey, pendahuluannya saya ingin mengatakan bahawasanya penekanan kepada emosi yang stabil kepada pelajar akan memberikan kesan positif terhadap pelajar tersebut. Antaranya, pelajar akan lebih cemerlang dalam akademik. Seterusnya, pelajar juga lebih aktif untuk berinteraksi, bukan sahaja di kalangan rakan-rakan mereka, tetapi juga dengan pensyarah serta dengan masyarakat di luar sana. Dan seterusnya, emosi yang stabil juga akan menjadikan pelajar lebih bertanggungjawab dengan diri mereka, juga bertanggungjawab sebagai seorang pelajar untuk menyelesaikan tugasan dan juga melaksanakan kerja-kerja berkumpulan. Dan emosi yang stabil di peringkat pelajar juga akan menyebabkan mereka lebih kompeten, bukan saja sebagai seorang pelajar tetapi juga menjadi seorang manusia yang lebih cemerlang untuk mencari yang terbaik untuk diri mereka. Dan seterusnya mereka juga akan lebih berdaya saing, bukan saja dalam akademik tetapi juga dalam kehidupan mereka untuk yang seterusnya. Itulah kepentingan emosi yang stabil dalam diri seorang pelajar. Yang menjadi masalahnya ialah semasa pandemik COVID-19, semua institusi pengajian tinggi terpaksa mengadaptasi pembelajaran secara online. Dan ini sedikit sebanyak telah memberikan gangguan emosi kepada pelajar. Lantaran majoriti pelajar tiada gadget yang baik ataupun yang sempurna untuk melaksanakan pembelajaran online. Juga even kalau mereka ada gadget sekalipun, masalah tiada liputan di kawasan mereka menyebabkan gangguan emosi di kalangan mereka. Ditambah pula dengan masalah kewangan, terutama sekali daripada keluarga-keluarga yang berlatar belakangkan B40, kemungkinan akan sedikit sebanyak menjejaskan pembelajaran online pelajar-pelajar ini. Sebenarnya ada juga pelajar yang tidak kompeten dalam penggunaan IT, terutama gadget-gadget yang terkini, menyebabkan mereka ketinggalan dalam mengikuti sesi pembelajaran online yang dilaksanakan. Yang menjadi isunya adalah bila mereka mengalami gangguan emosi, mereka akan menjadi seterusnya menjadi kemurungan, seterusnya menyebabkan mereka hilang fokus dalam melaksanakan pembelajaran online. Apabila mereka telah hilang fokus, seterusnya membawa kepada kegagalan mereka dalam either dalam subjek yang tertentu ataupun dalam akademik secara keseluruhan. Dan mereka juga mengalami gangguan mental yang menyebabkan di akhirnya mereka akan memberi kesan yang tidak baik kepada institusi itu sendiri. Dan terdapat juga pelajar-pelajar mengalami penderaan di peringkat domestik, di peringkat keluarga mereka, dan seterusnya menyebabkan mereka gangguan emosi ini berlanjutan sehingga ke akhir SEM. Okay. Ini juga apabila gangguan emosi ini berlaku, mereka tidak bijak dalam melaksanakan ataupun membuat sebarang keputusan, terutama sekali yang berkaitan dengan kepentingan mereka sebagai seorang pelajar. Juga melahirkan gangguan emosi ini melahirkan perasaan terasing, sebenarnya menyebabkan mereka ini rasa tidak diperlukan dalam masyarakat dan sebenarnya di peringkat pembelajaran. Ini semua akan melahirkan di akhirnya akan melahirkan satu kesan negatif yang amat tidak baik, itulah konten kuliah secara berterusan.
yang tidak lain tidak bukan akan memberi kesan negatif kepada pembelajaran mereka dan juga kepada institusi itu sendiri. Untuk literature review, saya akan memberitahu tentang dimensi emosi. Emosi ini banyak dalam kajian. Cuma dalam kajian ini kita telah konsentrasikan emosi ini terbahagi kepada 3 berdasarkan kepada teori basic need satisfaction daripada Deci dan Ryan. Daripada teori tersebut dipecahkan kepada 3, iaitu autonomi, kompetensi dan kesalinghubungan. Autonomi merujuk kepada satu kebebasan memilih kepada pelajar itu ataupun bebas memilih dalam memilih pendekatan ataupun memilih sebarang bentuk gadget ataupun memilih untuk berkawan dengan siapa yang mereka kenal. Dan juga bebas membuat keputusan untuk diri mereka sendiri dan juga keputusan untuk keluarga mereka dan sebagainya. Dan juga tahun ini autonomi memberikan juga kawalan kendiri kepada mereka dalam menjalani kehidupan seharian, terutama sebagai seorang pelajar. Dan mereka lebih cenderung untuk self-directed. Self-directed maksudnya mereka mampu bergerak dengan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Dan juga mereka mampu untuk self-regulated, iaitu untuk mengatur kehidupan diri mereka sendiri dan macam mana menyusun prioriti keutamaan dalam kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Dan emosi ini penting sekiranya autonomi kepada pelajar ini tinggi, mereka akan menghasilkan satu kebaikan untuk pelajar itu sendiri sebagai seorang pelajar. Dan yang kedua adalah emosi berdasarkan kompetensi. Iaitulah diukur melalui keupayaan pelajar ini untuk mencapai objektif pengajaran yang telah ditentukan untuk mereka. Dan seterusnya, keupayaan pelajar untuk menjadi yakin dengan diri sendiri. Apabila mereka yakin dengan diri sendiri, mereka akan lebih kompeten dalam melaksanakan sebarang bentuk tugasan dan juga sebarang bentuk aktiviti pengajaran yang dilaksanakan. Kompetensi juga merujuk kepada kecekapan kendiri dalam memberikan suatu output ataupun satu outcome di akhir pembelajaran, di mana kecekapan ini merujuk kepada kecekapan menggunakan gadget, kecekapan untuk melaksanakan tugasan dan juga kecekapan untuk melaksanakan sebarang bentuk aktiviti. Dan yang kompetensi ini juga merujuk kepada mahir dalam penyelesaian masalah, problem solving, di mana setiap aktiviti pelajaran itu mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Dan kompetensi ini merujuk kepada tahap kebolehan seorang pelajar itu untuk menyelesaikan masalah. Dan kompetensi juga merujuk kepada kemahiran kepimpinan yang dimiliki oleh pelajar tersebut, sama ada memimpin rakan-rakan dalam aktiviti pengajaran ataupun memimpin rakan-rakan dalam aktiviti co-curriculum. Sebenarnya merujuk emosi yang sebenarnya merujuk kepada kesalinghubungan, itulah bagaimana interconnectivity ataupun relatedness antara pelajar ini melahirkan satu rasa perasaan self belonging yang bahawasanya mereka ni patut berada di keliling rakan-rakan ataupun mereka mampu menyumbang sesuatu yang baik kepada rakan-rakan dalam pembelajaran. Dan ini juga merujuk kepada kemahiran komunikasi, bukan saja komunikasi secara fizikal tetapi juga komunikasi secara teks, secara maya dalam talian. Dan juga bagaimana mereka itu bermotivasi untuk memajukan kumpulan, bukan saja untuk mencapai atau menyudahkan sebarang bentuk aktiviti pengajaran tetapi juga untuk menjadi cemerlang secara holistik. Dan juga rasa kekitaan di dalam ketika mengadakan aktiviti dan juga bersama rakan-rakan. Rasa kepunyaan bahawasanya mereka ni belong, berhak untuk berada di kalangan rakan-rakan. So, 3 ini adalah emosi yang dimensi emosi yang kita spesifikkan di dalam kajian ini. Jadi kajian adalah pertamanya untuk mengenal pasti tahap autonomi pelajar untuk dalam pembelajaran online. Seterusnya yang kedua, tahap kompetensi pelajar. Yang ketiga, untuk mengenal pasti tahap kesalinghubungan pelajar dalam pembelajaran online. Yang seterusnya, mengenal pasti hubungan autonomi, kompetensi dan kesalinghubungan dengan emosi itu sendiri. Bagaimana hubungan ketiga-tiga peramal ini memberikan kesan terhadap emosi pelajar. Okey, itu objektif kajian. Reka bentuk kajian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sampling adalah 405 orang pelajar di teknologi digital di Politeknik Islam Mizan Zainal Abidin.
Justifikasi kita memilih pelajar ini adalah kerana mereka yang paling berpengalaman dalam mengikuti pembelajaran online di mana mereka terlibat selama 2 tahun dalam pembelajaran online. Yang paling lama lah. Dan instrumen yang digunakan adalah soal cerdik 5 skala, Likert scale, yang terdiri daripada sangat tidak setuju, agak setuju, setuju dan sangat setuju. Soal cerdik dibina dengan menggunakan teori kepuasan emosi Deci dan Ryan, digabungkan dengan adaptasi daripada soal cerdik penglibatan emosi pembelajaran online daripada Donnelly daripada 2016 menggunakan platform Google Form. Apabila telah dikumpul semua soal cerdik ini tanpa sebarang bentuk missing value, semua soal cerdik berjaya dikembalikan. Seterusnya dianalisis dengan menggunakan SPSS 2024 dengan mengadakan statistik deskriptif, iaitulah untuk menjawab objektif pertama sehingga yang ketiga, dan menggunakan kajian analisis regresi berganda untuk menjawab objektif yang keempat. Okey, hasil pembahasannya dari segi dapat kita lihat di sini. Untuk aspek autonomi, tahap skornya adalah sederhana dengan bacaan 3.6 minnya, di mana ini selari dengan di mana bacaan min yang paling tinggi adalah 3.8, iaitulah saya mengalami tekanan menjalani kehidupan sekarang. Dan yang paling rendah adalah 3.4 bacaan minnya, itulah saya bebas menyatakan idea dan pandangan. Dan juga saya terpaksa melakukan apa yang disuruh. Ini selari dengan pandangan Milliron yang mengatakan bahawasanya pelajar mengalami tekanan yang tersendiri, seperti tekanan untuk menjalankan tugasan, tekanan kewangan, okey. Ini semua adalah merupakan lumrah kepada pelajar. Bagaimanapun menurut Akis dan Temzel, majoriti pelajar berjaya menyerap tekanan ini kerana semua pelajar menghadapi masalah yang sama. Tahap autonomi yang di dalam kajian ini, hasil dapatan ini bukanlah tahap autonomi yang sebenar. Kerana menurut Shin, pelajar tidak mempunyai autonomi yang banyak dalam proses pembelajaran kerana sentiasa perlu menurut kepada peraturan institusi dan sebagainya. Okay. Dan untuk hasil dan pembahasan untuk aspek kompetensi, bacaan juga menunjukkan tahap skor yang sederhana, di mana Song dan Bong mengatakan bahawasanya pembelajaran online melahirkan kegusaran kepada tahap keyakinan pelajar, kerana mereka ini menghadapi suasana yang baru, so tahap keyakinannya sekaligus adalah jadi rendah. Dan juga untuk bawah juga mengatakan bahawasanya pelajar keyakinan diri yang rendah kerana cenderung untuk merasa bimbang dengan hasil tugasan. Dan juga untuk aspek kesaling hubungan, tahap skornya adalah tinggi, di mana tahap kesaling hubungan pelajar ini sebenarnya meningkat 3 kali ganda semasa pelajaran online berbanding kelas face to face kerana penggunaan gadget telefon yang secara maksimum. Saleh dan Bista juga mengatakan bahawasanya pembelajaran online memberikan impak positif dan negatif secara sekaligus. Aspek positifnya dari segi kemudahan untuk berinteraksi dan berbincang. Namun dari segi negatifnya, pelajar ini terdedah kepada kata-kata celaan dan pembulian secara maya. Dan untuk objektif keempat, kita mendapati bahawasanya hanya kompetensi yang memberi kesan secara signifikan kepada pada emosi pelajar, iaitulah memberi kesan sebanyak 13%, sekaligus menafikan hubungan langsung aspek autonomi dan aspek kesaling hubungan terhadap emosi pelajar. Dengan kata lain, hanya aspek kompetensi yang memberi kesan pengaruh langsung kepada emosi pelajar. Okay. Jadi selari juga dengan Froilan dan Worrell yang mengatakan bahawa keyakinan diri yang rendah kalangan pelajar adalah kerana mereka ini tidak kompeten dalam pelajaran, menyebabkan kejadian buli berleluasa sekaligus menyumbang kepada gangguan emosi yang menecatkan kembangan manusia yang sepatutnya berlaku di institusi. Rumusannya, semua objektif kajian berjaya dijawab dan dirumuskan bahawasanya tahap emosi pelajar stabil semasa menjalani pembelajaran online di Politeknik Islam Mizan Zainal Abidin. Sebagaimana dipaparkan, tahap autonomi pelajar adalah sederhana, kompetensi juga sederhana, kesaling hubungan juga adalah tinggi, dan antara hubungan antara autonomi dan kompetensi didapati hanya kompetensi yang mempunyai hubungan secara langsung. Dan dicadangkan
pengajaran bahasa Inggeris di Politeknik diberikan pilihan untuk diadakan sama ada secara online ataupun bersama muka kerana terbukti pembelajaran online mempunyai kelebihan tersendiri terutama sekali untuk subjek bahasa dengan menjadikan berbagai bentuk platform online itu sebagai makmal bahasa secara maya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.